Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton lagi live pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton, semua yang sudi menonton, semua yang sudi melapangkan masa untuk tonton video saya pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Macam biasalah, masa mula-mula masuk ni memang harapnya siapa-siapa yang masuk tolong share dulu. Biasalah yang masuk mula-mula memang angkanya memang boleh bilang dengan jari. Lepas tu nanti dah lama sikit barulah angka ni meningkat. Jadi sebelum kita mulakan tolonglah share dulu. Share dulu Okey, sebelum apa-apa saya terima kasih banyak-banyak sebab menonton dan juga syukur alhamdulillah sebab hari ini kita diberikan kesihatan. Dan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dah nak sampai ke bulan Syawal dah ni. Dan siapa-siapa yang dah buat tarawih tu alhamdulillah lah kan. Okey. Jadi terima kasih sebab menonton. Okay, Abang Mat Muhammad, terima kasih sebab menonton. Abang Yusuf Izzat, terima kasih sebab menonton. Muka apa tadi? Buka biasa-biasa je. Buka apa tadi? Saya pun dah lupa saya buka apa. Saya rasa saya makan ikan tenggiri kot. Ikan tenggiri. Saya pun lupa. Tapi masak asam pedas lah. Itulah yang tadi yang saya makan tadi kan. Apa khabar semua sihat Amai masuk ni. Salam Atuk Meroyan teruk hari ni. Lost his marbles today. Yes. Atuk memang dah hilang punca. Kita tak apa. Kasih panas Fazil, kasih panas. Mujahid pun tweet tak puas hati juga hari ni. Mujahid, biarlah Mujahid. Saya tak berminat dengan Mujahid. Hari ni saya nak cerita pasal, kita mulakan dengan Khalid Samad dulu. Hari ni kita mulakan dengan Khalid Samad dulu. Mujahid ni dia kecil-kecil je. Dia belum ada isu lagi. Nanti SPRM tak korek lagi apa kes dia. Tapi Khalid Samad dia dah semakin terciduk. Itu yang saya buat. Hari ni saya buat posting. Saya letak title saya, late kenapa diam tu. Share. Okay, terima kasih semua. Terima kasih sebab share. Semalam saya tengok, nampak banyak feedback lah. Ramai yang mengatakan ada feedback, negative feedback lah. Yang positive feedback, alhamdulillah. Ada yang negative feedback, ada yang kata dia ni muda, basuh berak pun tak bersih lagi, nak cakap pasal politik. Pada hater-hater saya kan, haters yang kecil-kecil ni kan, yang sikit-sikit, yang peminat-peminat ni tak apa, saya tak kisah. Tapi yang kepada yang kecil-kecil ni, yang haters ni yang saya tak tahu daripada mana muncul, saya nasihatkan awak sebut tahulah saya ni siapa dululah, kan. Janganlah terus menghantam, nilai dulu peribadi orang tu, kena cari betul-betul. Kena kenal dulu. Saya ni bukan bercakap pasal politik baru semalam. Saya ni dah bercakap politik lama. Cuma kadang-kadang tu bila saya bercakap tu tak adalah orang nak dengar ramai sangat. Follower saya bukan beribu-ribu. Friends saya memang beribu, memang ada 4,000 lebih. Tapi follower saya taklah si ibu-ibu. Jadi apa yang saya cakapkan selama ni tentang politik dan sebagainya, sebenarnya itulah diri saya. Saya memang suka cakap pasal politik. Yang orang-orang lain tu, semua yang tak kenal tu, mungkin dia belum tahu lagi macam mana saya ulas tentang politik. Jadi tak apa, saya maafkan sajalah. Sebab kadang-kadang memang semua orang, bukan semua orang suka kita, itu betul. Jadi Lek cakap tak boleh cerita sebab PKR adalah sebab cerita dia sekarang ni kes tu dalam mahkamah. Okey, Lek tak nak cerita tak apa, biar saya cerita. Sekarang ni isu dia adalah Encik Azli yang diperkatakan dalam tweet Khalid Samad semalam juga merupakan, ini bosku bosku yang up, dan saya ambil info daripada bosku. Maksudnya saya tak ada info lain, saya tahu bosku dah up dulu. Setiausaha beliau tu merupakan ahli lembaga pengarah di BKL yang dilantik oleh Khalid Samad sendiri. Dan sekarang ini setiausaha politik beliau ini telah terkait dengan isu rasuah melibatkan sebuah syarikat developer. Syarikat developer ini sudah berikan berjuta-juta ringgit kepada Encik Azli ni, setiausaha politik Khalid Samad ini, untuk ataupun kita panggil sebagai habuan kepada Encik Azli atas penerimaan kontrak daripada DBKL. Dan broker ni pula dah makan komisen. Sekarang ni kita dah tahu dah, Khalid Samad tak boleh lari mana. Dia yang lantik ahli lembaga pengarah dia. Dia yang lantik ahli lembaga pengarah. Ahli lembaga pengarah dia pula adalah setiausaha politik beliau. Jadi mana dia nak lari? Takkanlah dia tak tahu apa yang setiausaha politik beliau buat. Takkan dia tak tahu. Dan takkanlah sebuah syarikat boleh ditipu dengan seorang broker. Yang konon-kononnya broker ni adalah broker yang konon-kononnya kenal dengan Encik Azli ni.
Sedangkan kita pun tahu hakikatnya memang mereka saling kenal mengenali. Jadi mana late nak lagi? Hari ini Twitter Khalid Samad sangat sendu. Biasanya Khalid Samad lepas daripada apa-apa isu hangat, beliau akan tweet. Beliau akan tweet atau buat posting kat Facebook. Tapi hari ini kita tengok senyap sangat. Kenapa senyap tu? Apa lagi kalau tak ni? Kenapa lagi kalau bukan sebab beliau memang dah terkait dengan isu rasuah ni. Kita serahkan kepada SPRM untuk menilai dan menyiasat kes ni. Walau bagaimanapun, kita menarik juga nak tengok Khalid Samad ni. Sebab Khalid Samad ni, biasanya dia takkan macam ni tau, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia akan tweet, dia akan post apa-apa isu kontroversi. Dia akan jadi cyber trooper berbayar dalam Twitter. Hari ini dia senyap. Jadi bermaksud isu melibatkan rasuah di BKL dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini sebenarnya satu isu yang besar. Kita tak tahu lebih lanjut lagi setakat ini, tapi cuma satu persatu dah Allahu Akbar. Satu persatu dah terbongkar. Saya tak ada stand. Jadi saya letak dekat ni je. Jadi kalau macam nampak amateur sikit saya punya video ni, minta maaf sangat-sangat. Saya tak beli stand lagi. Saya tak tahu nak beli kat Lazada kot, beli kat Shopee kan, beli satu stand. Okey. Sebelum kita mengulas lebih lanjut untuk pemberitahuan, memang kes ini dalam siasatan SPRM. Memang kes ini belum lagi dapat kita kenal pasti fakta-fakta yang terkait. Yang menariknya adalah kenapa Khalid Samad ni diam? Itu yang saya nak tahu. Kenapa Khalid Samad ni diam? Jarang Khalid Samad ni diam tau. Biasanya Khalid Samad ni dia akan cuba mempertahankan kata benda ni fitnah dan sebagainya. Dia busy lah kot, kan? Dia busy. Mungkin dia terfikir sekarang ni apa lagi aku boleh hentam Sedangkan aku hentam selalu pasal rasuah, selalu pasal kleptokrasi. Tapi hari ni aku tak dapat nak menghentam sebab aku pun terkait dengan rasuah. Inilah sebenarnya cerita tentang Khalid Samad ni, penipu, pembongak, dan dia memikirkan orang lain je rasuah, dia lupa yang diri dia pun rasuah sama. Okey? Sebab sekarang ini kes ni bawah SPRM. Jadi kita tak dapat lagi tahu fakta-fakta yang betul-betul sahih. Cuma mengikut daripada pembacaan politik, Khalid Samad sangat berdiam diri. Itu yang menariknya. Siapa-siapa yang tanya kenapa tak buat kat page, mula-mula saya nak buat kat page, tapi tak apalah, saya rasa saya buat kat Facebook peribadi saya je. Saya ada page tapi tak apa, saya buat kat sini je. Okey. Kedua, isu Khalid Samad ni kita ketepikan dulu. Kita tahu satu fakta dah terkeluar, bosku dah main. Sekarang ni kita terus ke isu kedua. Isu kedua adalah sidang parlimen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini adalah sidang parlimen paling ganjil dalam sejarah, paling pelik dalam sejarah. Mana tak pelik, kita ada satu sidang parlimen yang satu parti punya dua wakil. Di sebelah pembangkang dan di sebelah kerajaan. Ini pelik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Ada yang kata semangat 46 dulu macam tu. Tak. Ini pertama kali dalam sejarah sebuah parti pemerintah yang Perdana Menterinya daripada parti itu, kemudiannya ada dalam parti itu sekarang ini berada di blok pembangkang. Seating, kedudukan mereka dalam parlimen juga di blok pembangkang. Ini pelik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Melihat Tun Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam parlimen, tapi di blok yang berbeza. Walaupun parti yang sama. Jadi ini kepelikan yang kita boleh raikan lah. Kita kata maksudnya di sini bahawa daripada sudut perundangan, ini menunjukkan bahawasanya tidak semestinya kerajaan dibentuk melalui parti. Bermaksud, boleh jadi selepas ini mungkin di kemudian hari, parti tidak lagi melambangkan sokongan penuh kepada kerajaan. Maksudnya kalau saya daripada parti UMNO tiba-tiba terbelah dua, boleh jadi UMNO di pihak kerajaan dan boleh jadi UMNO di pihak pembangkang. Dan ini adalah satu pengajaran. Pengajaran dan juga satu pengalaman yang berguna buat negara. Sebab kita selalu dimomokkan. Okay? Kita selalu diberitahu bahawa sebuah parti perlu bersama-sama dalam membentuk kerajaan. Tapi ini hari dah berbeza.
Ini hari dah berbeza, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu parti boleh ada 2 wakil. Ini pelik. Itu terkait juga dengan kritikan saya sebelum ini. Saya katakan kepada pimpinan Bersatu dalam posting saya katakan, Bersatu perlu sort their house in order. Untuk pastikan walaupun benda ini dibolehkan, tetapi untuk pastikan supaya sebuah kerajaan itu stabil, perlunya untuk sebuah parti itu betul-betul disokong secara en bloc atau secara keseluruhan. Tidak boleh sebuah parti itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk survive dengan mempunyai wakil pembangkang. Kalau dah parti itu parti kerajaan, pula ada wakil pembangkang, ini masalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi nasihat saya kepada Bersatu perlu buat pilihan. Perlu kick out Dr. Mahathir, perlu kick out Datuk Seri Mukhlis Mahathir dan seangkatan dengan mereka termasuk Syed Saddiq untuk pastikan Bersatu ini bersih daripada petualang-petualang dalam parti. Kerana mereka-mereka yang dalam Bersatu ni, yang kita raikan sekarang adalah yang bersama kita dalam Perikatan Nasional. Yang tertulis dalam memorandum bersama dengan GPS, dengan parti-parti Sabah, serta UMNO, PAS, Barisan Nasional secara keseluruhan, MCA, MIC, sudah bersetuju menandatangani memorandum. Allahu Akbar. Saya rasa saya kena letak kat tempat beruah. Aduh, hai. Maaf nantilah saya fikir macam mana saya nak settlekan benda ni. Stand saya dah patah sebenarnya. Saya ada stand. Okey. Jadi, sekarang yang saya nak beritahu sekarang ni kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Benda ni tak boleh berpanjangan. Bersatu perlu kick out Datuk Seri Mukhlis dan juga Tun Mahathir serta Syed Saddiq. Kemudian, barulah kita boleh bercerita tentang penyatuan yang sebenar. Baik. Persoalan ketiga. Sekarang ini, kita dah punya kerajaan sekarang yang punya 114 kerusi berdasarkan kedudukan pagi tadi. Ketika titah diraja diadakan. Okey? Ketika titah diraja dibacakan oleh yang ke bawah duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong, kerajaan mempunyai 114 kerusi. Manakala 107 kerusi kepada pembangkang, 1 kerusi bebas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 1 kerusi bebas. 1 kerusi bebas ini adalah MP Barubian. Barubian namanya. Dia seorang je yang bebas. Kerana sebelum ini beliau di Pakatan Harapan. Kemudian beliau menyatakan sokongan kepada, mula-mula dia bersama dengan kita, menyokong Tun Dr. Mahathir. Kemudian Tun Dr. Mahathir tidak bersama dengan kita. Jadi beliau tidak boleh berpatah balik kepada Pakatan Harapan. Beliau tinggal berseorangan menyokong Tun Mahathir. Baik. Ini yang kita lihat. 114 kerajaan, 107 pembangkang, 1 bebas. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini lagi menarik. MP daripada Parti Sarawak Bersatu, PSB, namanya saya tak ingat. Tapi beliau mengatakan bahawa beliau adalah di blok pembangkang. Ini MP Seri Aman ni. Beliau mengatakan beliau ini sepatutnya di blok pembangkang, bukannya kerajaan. Jadi 114 kita tolak 1, jadilah 113. Alright. Ada teori-teori yang lain yang mengatakan bahawasanya sekarang ini sebenarnya yang menyokong secara diam Tan Sri Muhyiddin Yassin tapi tidak bersama dengan kerajaan ada. Jadi jumlah sebenar adalah 117. Ini adalah jumlah sebenar. Namun demikian saya suka ambil pandangan yang dah nampak. Maksudnya apa yang terzahir di parlimen pagi tadi. Jadi saya menganggap kalau dah MP Seri Aman kata okey, dia sepatutnya di blok pembangkang, kita boleh tolak. Bermaksud sekarang ini kerajaan punya solid 113 kerusi. 113 kerusi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya lebih 2 saja majority. Bermaksud very simple majority. Okey, majority yang terlampau kecil. Ramai yang beranggapan kerajaan ini adalah kerajaan yang tak mantap. Kerajaan yang goyah, kerajaan yang rapuh. Okey, pandangan saya. Sebenarnya pada saya, inilah sebenarnya indahnya demokrasi. Inilah demokrasi yang terbaik. Daripada dulu saya memang suka sangat ada demokrasi yang betul-betul dapat menjamin disiplin ahli-ahli parlimen. Sekarang ini, pembangkang ada 108. Okey, 108. Campur dengan bebas 108. Kalau campur dengan Seri Aman jadi 109. Okey, kita ada 113.
Jadi dua yang melebihkan kita dan menjadikan kita kerajaan, itu yang terzahir ketika titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan. Okey? Yang menariknya sekarang ini, rang undang-undang perlu diluluskan dengan simple majority. Ada rang undang-undang yang melibatkan perubahan perlembagaan, bermaksud ada amendment, ada pindaan dalam perlembagaan, memerlukan 2/3 majoriti. Tetapi ada rang undang-undang yang simple, hanya perlu simple majority. Jadi banyaklah lawyers daripada Lawyers for Liberty, LFL, dan juga banyak lagi lah lawyer-lawyer lain yang konon human rights ni kan, diorang ada sedikit kecenderungan kepada Pakatan Harapan. Mereka dah start buat video. Mereka katakan kalau rang undang-undang tidak dapat diluluskan dalam parlimen, bermaksud Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mempunyai majoriti dalam Dewan, dan itu juga bermaksud Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh dikatakan sebagai tidak mempunyai majoriti. Justru dapatlah Pakatan Harapan untuk pastikan supaya usul undi tidak percaya dapat dibentangkan dalam parlimen, kemudiannya dapat menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey. Sekarang ini memang perkara itu benar. Rang undang-undang yang perlukan simple majority tidak pernah lagi tak dapat diluluskan dalam Dewan. Dan mungkin satu hari nanti apabila sidang diadakan semula dengan timeline yang penuh, maksudnya bukanlah hanya titah saja, selepas ini usul dibentangkan, tak tahu bila. Kemudiannya lepas ni kita akan tengok rang undang-undang yang majoritinya perlu hanya simple majority tapi tak dapat diluluskan. Itu akan mendatangkan bahaya di kemudian hari. Okey, datangkan bahaya di kemudian hari. Tapi ini juga bermaksud ahli parlimen tak dapat nak ponting. Tiada ahli parlimen yang akan ponting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini indahnya demokrasi. Walaupun Pakatan Harapan kata ini adalah kerajaan paling goyah dalam sejarah, saya tidak bersetuju. Tidak langsung bersetuju. Kerajaan memang kalau dampak daripada dasarnya memang sangat goyah. Tetapi dalam spirit of parliament, the spirit of the parliament itself, semangat Dewan Rakyat itu dapat diangkat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tiada MP yang mampu untuk bercuti. Tiada MP yang mampu untuk tak hadir ke sidang. Kerana mereka tahu, kalau mereka tidak hadir, mereka akan jeopardize ataupun mereka akan kita panggil apa? Dia akan membuatkan satu blok itu menjadi susah untuk bertindak. Okey, contoh saya bagi tahu. Hari ini ada 2 MP tak datang daripada pihak kerajaan. Bila 2 MP ni tak datang, tak ada rang undang-undang boleh diluluskan. Dan untuk situasi ini berlaku, semua MP di pihak pembangkang perlu hadir dalam Dewan. Okey? Semua MP dalam Dewan perlu hadir. Okey? MP pembangkang semua perlu hadir. Jadi apabila MP-MP ni semua hadir dalam Dewan, inilah kita akan nampak Dewan akan lebih berdisiplin. Tak ada masalah. Ramai yang kata dengan saya, kata takutlah kerajaan ini akan tumbang lah. Pada saya, semua pihak akan bekerja lebih keras dan hadir ke sidang parlimen. Tak kira pun menteri pun akan hadir. Okay? Takkan ada alasan lagi pergi meeting kabinet dan sebagainya. Sebab sekali je MP daripada pihak kerajaan tak hadir, rakyat akan bertindak, pembangkang akan bertindak. Apabila MP pembangkang tidak hadir, kerajaan akan bergembira, MP pembangkang akan marah sama sendiri. Kenapa you tak hadir? Okay. Itu dah terang-terang dah. Keempat, kita dah tahu sebenarnya kerajaan sekarang ini memang sudah pun diiktiraf oleh YDPA. Diiktiraf oleh YDPA. Ya, ada ramai kata, biasalah tu, YDPA akan kata ini kerajaan better, ini kerajaan better. Ya, betul. Memang dalam perutusan semua kata ini kerajaan better. Biasalah tu. Sebab yang draft tu memanglah kerajaan yang draft. Tetapi yang diluluskan draft itu oleh institusi diraja, oleh Yang di-Pertuan Agong. Jangan simpleton sangat. Takkanlah Agong tak baca teks tu dulu. Takkan dia nak main cakap je apa yang takkan dia nak
main cakap je menerusi draft yang diberikan. Dia akan pastikan dulu, dia akan baca dulu. Pastikan apa yang diperkatakan dalam draft tersebut bertepatan dengan kehendak dia juga. Sebab itulah saya tengok dalam Twitter ada orang kata jangan excited sangat. YDPA hanya baca je apa yang kerajaan berikan. Kemudian TMJ masuk, TMJ quote tweet tu, TMJ kata, for your information, YDPA is not a boneka. Bermaksud apa? YDPA kita bukan boneka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Agung kita bukan boneka. Yang Riyad marah tu tak ada masalah lah. Kita tahulah mereka dari mana kan. Yang Riyad marah tu kita biarkan je. Okey. Jadi, sekarang ini, nak kata Agung ni boneka, gila ke apa? Agung kita bukan boneka. Agung kita tahu apa yang dia perkatakan. Titah itu telah dipersetujui oleh Agung baru dibacakan. Jadi janganlah fitnah Agung. Kata Agung ni hanya baca apa yang kerajaan tulis. Yang saya tak faham pula, kelima. Kenapa apabila dibacakan titah Agung, apabila dikatakan jangan bermain dengan sensitiviti agama, yang pembangkang pergi bersorak lebih, kenapa? Pembangkang sorak lebih, kenapa? Sedangkan perkataan dan ayat tersebut ditujukan kepada pembangkang sendiri. Ketika mana mereka menjadi kerajaan, berapa banyak api perkauman dimainkan oleh mereka. Dimainkan oleh Waitamurti, dimainkan oleh Kulasegaran, dimainkan oleh Ngakomeng. Hari ini Ngakomeng pakai jubah. Katanya dia nak doa ke hadrat ilahi, agar diberikan kesenangan dan sebagainya menjalankan tugas. Saya malas lah nak komen kan ilahi mana yang dia doa. Ngakomeng ni percaya kepada lillahi ta'ala. Sebab tu dia orang ni suka buat main benda-benda macam ni. Dia ingat orang Islam akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan retorik beliau. Ini masalah lah daripada beberapa kelompok dalam DAP. Okay? Dan tidak ditegur pun oleh orang PKR. Ilahi tu apa maksud dia? Tak ada siapa nak takwil ke benda tu? Tak ada siapa nak takwil? Nak tolong beritahu dekat dengan komen. Tanya dia, tolong takwilkan apa hantar maksudkan pasal ilahi? Mau cedok dia nak bercakap. Dia pun tak tahu ilahi mana yang dia doa. Tiba-tiba nak cakap ke hadrat ilahi. Memanglah nampak macam simple kan benda tu kan. Itu berkenaan akidah juga. Tapi tak apalah, dia bukan orang Islam kan. Tapi tanggungjawab kepada pemimpin PH lah kena tegur. Anwar Ibrahim takkan tak nak tegur. Kan? Hayai sembang pasal kitab. Takkan nak tegur. Ilahi mana dia doa. Kan? Okay. Keenam. Alright. Keenam, kita dapat juga tahu bahawasanya sekarang ini melalui titah diraja yang di-Pertuan Agong, beliau mengatakan, baginda mengatakan bahawasanya keperluan untuk hanya titah diraja dijalankan pada hari ini. Kenapa? Sebabkan kita tak nak drag lagi. Kita tak nak drag lagi masalah politik ini sampai menyebabkan negara terjerumus ke kancah politik yang pernah berlaku dalam negara ini beberapa bulan lepas. Kira tak nak dah. Okey? Menariknya juga, saya baca juga tweet-tweet daripada orang-orang PKR sendiri, termasuklah dengan Amin Nur, apa nama dia, yang MP Kanga tu. Saya baca tweet beliau. Okey, bila kita katakan majoriti dah ada dalam Dewan, jadi tak perlulah ada usul undi tidak percaya. Kemudian dia kata, tapi kalau ada usul undi tidak percaya, kan lagi bagus. Maksudnya, kerajaan ini dapat mandat. Mandat apa? Kerajaan ini telah pun diberi mandat, telah pun diakui sendiri oleh baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi, tak ada apa lagi dah yang beliau boleh cakap. Okey? Tak ada apa lagi dah yang orang PKR boleh twist. Kerajaan ini adalah kerajaan yang akan terus bekerja. Tak akan fikir dah pasal masalah-masalah dalaman dalam Dewan ini. Kiranya Pakatan Harapan punya majoriti, takkanlah Pakatan Harapan tidak boleh bawa SD baru untuk dipersembah kepada yang di-Pertuan Agong. Masalahnya mereka tak ada majoriti. Mereka tiada majoriti langsung. Hanya retorik yang digembar-gemburkan. Hari ini terbukti. Terbukti lagi betapa Pakatan Harapan ini menipu.
hari ni ada 114 orang di blok kerajaan. Walaupun dikatakan seorang lagi tu bukan bersama dengan kerajaan di blok pembangkang. Okey, tolak satu. Tolak satu jadilah 113. Masih majoriti. Majoriti ni tuan-tuan, asal lebih 111 tu majoriti. Asal lebih 111 tu majoriti. Okey? Jadi janganlah nak bersembang kata, ni kerajaan ini tipu numbers dan sebagainya. Tipu apa lagi kalau dah terang-terang ada dekat dalam, yang terang-terang ada dekat dalam dewan tu, sitting dah ditetapkan. Kedudukan dah ditetapkan. Jadi, tolonglah kepada Pakatan Harapan sudah-sudahlah tu pergi banner baru. Okey. Tadi pun masa meeting Anwar Ibrahim tak ada kan? Masa press conference Pakatan Harapan Anwar Ibrahim tak ada kan? Maksud itu tanda-tanda perpecahan lah tu. Jadi jangan kata kami berteori lagi Ini dah nampak sangat dah. Okey. Dalam PKR sendiri ramai tak setuju nak bersama dengan Mahathir. Betul? Jadi kat situ pun kita dah tahu tak ada siapa yang punya majoriti. Tidak ada majoriti kepada Mahathir, tidak ada majoriti kepada Anwar Ibrahim. Khalas. Cukup. Tak ada lagi dah yang boleh dibincangkan tentang perkara tersebut. Okey. Hari ini juga kita dengar titah yang di-Pertuan Agong yang memberikan tepukan gemuruh serta memberikan penghargaan kepada frontliners kita. Alhamdulillah, syukur. Dan kita tahu bahawasanya frontliners kita lah yang berusaha sedaya mungkin untuk pastikan negara ini dapat bertahan dengan serangan COVID-19. Alhamdulillah, syukur. Jadi hari ini titah hanya 2 jam. Sidang berlangsung hanya selama 2 jam atau kurang. Titah pun kurang daripada 2 jam. Kemudiannya mereka semua balik. Pada suara-suara seperti Dr. Xavier Jayakumar mengatakan ini adalah sidang yang buang masa dan sebagainya. Tak ada yang buang masa dengan titah yang di-Pertuan Agong ni. Tak ada yang buang masa dengan titah yang di-Pertuan Agong. Titah yang di-Pertuan Agong ini dah mengikut syarat bersidang. Dan titah yang di-Pertuan Agong ini perlu dilaksanakan. Kalau titah yang di-Pertuan Agong pun tidak boleh dihormati, apa gunanya berkhidmat dalam institusi monarki? Institusi perlembagaan, institusi berperlembagaan yang ada raja. Buat apa nak berkhidmat lagi? Kalau merasakan bahawasanya titah raja ini useless dan sebagainya, tak perlu dilaksanakan, buat apa lagi nak berkhidmat? Letak je lah jawatan. Okey. Ramai yang tengok malam ni Saya mula nak kutuk Khalid je. Dapat 1.5k pula. Astagfirullahalazim. Okey. Dia aku sikat rambut kau orang. I tak baca WhatsApp Tak baca WhatsApp. Nanti aku baca. Okay, rambut ni, minta maaf tuan-tuan. Kita tahu kan sekarang kedai gunting rambut tak buka. Saya tak ada kawan yang boleh gunting rambut. Sebenarnya ada, tapi saya malas. Tapi saya nantilah dulu, lepas PKP ni dah kedai barbershop yang favourite saya tu buka, nanti saya pergi gunting rambut lah. Kan? Okay. Terima kasih semua sebab menonton. Jadi, itulah ulasan secara tuntasnya. Nak katakan, hari ni mungkin tak berapi macam semalam. Sebab kita dah jangkakan apa yang terjadi hari ini akan berlaku. Okay. Yang saya sangat terharu dengan ucapan yang di-Pertuan Agong. Bermaksud dekat sini kita nak cakap satu perkara. Tiada ahli politik dalam negara ini yang boleh menidakkan kuasa yang di-Pertuan Agong, kuasa institusi Raja-Raja Melayu. Tidak ada yang boleh. Bolehlah kalau Mahathir pernah buat mengurangkan kuasa raja dan sebagainya, tetapi institusi itu sendiri tidak boleh diketepikan langsung. Apabila cuba untuk mengetepikan institusi raja, maka jadilah macam Pakatan Harapan. Cuba untuk menidakkan kuasa raja, kemudiannya terpaksa melutut di hadapan raja untuk menerima mereka sebagai kerajaan. Ini dah berlaku beberapa bulan lepas. Okay? CNDP macam nobody cares. Sini bukan, sana pun bukan. Ya, betul. Okay? Khalid Samad ini diam. Sebab saya menyangkakan bahawasanya Khalid Samad ni dia akan masuk, dia akan komen tentang kedudukan parlimen pada hari ini. Tapi tak komen pun. Takut dah tu, kan? Nak komen lebih-lebih. Mungkin dia tengah biasakan diri lah, kan, untuk menjauhi media sosial. Sebab kita tahu kan dalam penjara tak boleh main media sosial. Jadi beliau tengah mengasingkan diri daripada media sosial untuk pastikan beliau tak ada rasa pelik bila kat dalam Sungai Buloh ni. Okey.
Berapa ramai ni? Orang PH ramai dalam ni. 1.5K mesti ramai orang PH. Mesti ramai orang PH. Saya tak mute lah. Kalau saya mute, saya kena keluar balik. Minta maaf Tak apa. Nanti next time saya mute. Saya buat betul-betul. Saya punya ni dengan tak ada standnya. Tu masalah. Okay. Lepas ni saya mute bang. Okay. Berapa macam-macam PH duk caci kepenasan api rentung. Dah macam-macam PH. Jadi saya tak faham tau. Hari tu cakap lain, hari ni cakap lain. Hari tu dia cakap dengan kita. Dia suruh kita ni. Kan? Sekejap. Mute dekat mana Sebentar Alamak, ramai orang tengok ni. Kena mute pula. Alright. Kejap Okay. Saya tak tahu nak mute kat mana. Nanti saya tengok balik. Okay. Terusnya, kita nak tengok pula dalam keadaan negara sekarang ini, kita boleh lihat kes pun hanya 47 kes hari ni. Tak adalah nak kata sikit, tetapi dapat juga kita kawal. Alright. Saya pun ramai pula yang follow ni follow nanti dulu. Nanti siapa-siapa nak follow ni, dia follow nanti dulu. Tunggu saya habis bercakap dulu. Okay. Minta maaf sangat-sangat Memang live ni memang nampak sangat-sangat lopek mute kat dalam toilet. Dah 2 kali total live brother ni. Peta mantap juga. Okay, terima kasih terima kasih. Okay. Hari ni tak semantap semalam lah. Semalam memang saya betul-betul marah. Hari ni saya nak bercakap sikit-sikit je. Masalah juga ni. Sekejap Saya tak ertilah mute ketika live. Tak boleh buat apalah kawan-kawan sekalian Tak apalah, layan je lah Layan je. Okay, sekarang ni apa yang kita nasihatkan daripada segi politiknya, Bersatu, perlu selesaikan masalah ni. Perlu pastikan supaya Bersatu ini betul-betul solid bersama dengan kita. Okay. Mahathir, Mukhriz, Sadiq perlu ditendang keluar. For your information, Mahathir, Sadiq, Mukhriz tidak lagi dilayan dalam Pakatan Harapan. Okay. Kerana orang-orang Pakatan Harapan sendiri bila dah dengar video yang viral tu, mereka mula dah meluat dan menyampah dengan Syed Saddiq. Jadi mereka dah meluat dan menyampah, mereka memikirkan tak perlu lagi bekerjasama dengan mereka. Sebelum ini pemimpin-pemimpin mereka diamkan. Tapi bila viral, bila akar umbi dah bersuara, mereka tidak lagi dilayan. Jadi adalah penting untuk bersatu juga, untuk habiskan karier Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhriz Mahathir serta Syed Saddiq. Sekaligus alang-alang menyeluk Pekasam. Okey? Pecat atau apa saja, cuba lakukan. Jadi tak boleh mute